Tanya jawab lisan seterusnya, saya ingin menjumpa Yang Berhormat Tuan M. Kulasigaran, Ipoh Barat. Terima kasih. Soalan saya yang keempat. Sila Menteri Sumber Manusia untuk menjawab. Tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Memandangkan ni soalan ini mempunyai 3 aspek. Yang pertama, soalannya berbunyi menyatakan sebab-sebab kementerian tidak boleh menyelesaikan isu kekurangan pekerja asing dalam sektor-sektor yang memerlukannya. Soalan satu. Soalan kedua, jumlah bilangan pekerja asing yang masuk ke Malaysia setakat ini. Kedua. Dan yang ketiga, sila berikan pecahan pekerja ini mengikut sektor masing-masing. Maka ini melibatkan 3 soalan berbeza dan saya perlukan sedikit masa. Tuan Yang Dipertua, memandangkan isu pekerja asing ini adalah satu isu yang cukup hangat dan adalah satu keperluan asas dalam fasa pemulihan ekonomi yang pertama. Yang kedua, ramai kita lihat, tiada modal lain. Mereka menggunakan isu pekerja asing ini sebagai modal politik dan memutabelitkan fakta. Yang ketiga, inilah tempat yang sesuai. Dengar dulu, tak payah politik, dengar dulu apa orang sebut. Teruskan. Dan ini adalah diputabelitkan oleh ramai di luar dan inilah tempat yang sesuai saya bagi jawapan selain daripada Jemaah Menteri yang saya lihat orang ahli parlimen sampai bagan sentiasa memperpolitikkan. Yang keempat, Tuan Yang Dipertua, kita perlu menangani isu pekerja asing ini secara betul. Kalau tidak, negara boleh menghadapi masalah besar. Dan seperti sebelum ini pernah berlaku, BBK mendamping ground dengan ISIN. Yang keempat, Tuan Yang Dipertua, bukan semua yang minta pekerja asing nak meniaga. Mereka nak meniaga orang. Maka saya sebagai menteri, saya meneliti secara betul. Dan seterusnya untuk menjawab soalan Ipoh Barat, Tuan Yang Dipertua. Soalan pertama, tidak betul lah apabila Yang Berhormat kata kita tidak dapat selesaikan. Kalau kita lihat keseluruhan, Yang Berhormat pernah menjadi Menteri Sumber Manusia. Peranan Kementerian Sumber Manusia adalah yang pertama, menyelesaikan MOU dengan negara-negara sumber untuk memberi ruang pekerja asing masuk. Yang kedua, kita meluluskan kota. Itu adalah peranan Kementerian Sumber Manusia. Selepas itu Yang Dipertua, dari segi mengeluarkan VDR, biometrik, medical, PLKS, EBDR semuanya di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu ada juga bidang-bidang kuasa daripada duta-duta berkaitan dari segi kelulusan ataupun attestation ataupun pengesahan dibuat oleh negara sumber. Dan akhirnya apabila pekerja asing masuk ke negara kita, kembalilah peranan Kementerian Sumber Manusia untuk memastikan mereka diberi perlindungan dari segi Akta 446, dari segi kedudukan rumah dan sebagainya. Maka ini adalah keseluruhan. Maka sebagai Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk meluluskan kota dan menyelesaikan MOU dengan negara sumber dan memastikan Akta 446 dipatuhi, saya ingin merakamkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa Kementerian Sumber Manusia telah menyelesaikan tanggungjawab. Yang pertama. Soalan yang kedua, Tuan Yang Dipertua, pekerja asing dalam sektor-sektor yang memerlukannya sehingga hari ini. Tuan Yang Dipertua, kita lihat walaupun negara menghadapi kelembapan ekonomi, persempadan borders ditutup, tetapi masih dalam keadaan itu, walaupun pekerja asing tidak boleh masuk ke dalam negara kita, kita sempat menyelesaikan dengan melalui program-program rekalibrasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan sehingga tahap itu kita telah menyelesaikan pekerja asing sebanyak 1,2 juta di negara kita. Dan pekerja asing yang ada di negara kita setakat hari ini adalah 1,244,400 orang yang kini bekerja di negara kita dalam pelbagai sektor. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, jumlah EBDR yang telah pun diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan akan masuk dalam negara ini dalam masa terdekat adalah sebanyak 238,943 orang yang telah diluluskan EBDR oleh KDN. Selain daripada itu, Tuan Yang Dipertua, 644,379 orang telah pun sedang menjalani biometrik dan medical di negara-negara sumber. Maka ini menunjukkan keseluruhan pekerja asing akan ada dalam negara kita dalam masa sebulan 2 ini adalah 2,127,722 orang. Ini jauh berbeza dengan keadaan sebelum ini, Tuan Yang Dipertua. Kalau kita lihat sejarah, paling tertinggi masa sebelum COVID, tertinggi adalah 1,8 juta pekerja sahaja. Dan hari ini kita lihat permintaan daripada industri yang kita telah pun menyelesaikan adalah 2,1 juta. Maka permohonan-permohonan selepas ini saya kena meneliti secara teratur.
bukan membenarkan semua masuk ke dalam negara kita. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, walaupun Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa kelulusan telah dibuat untuk mereka datang ke negara ini, tapi ground reality itu lain. Macam 2 hari dulu, di mana Master Building Association, lepas tu pemilik kelapa sawit, kedai kopi dan sebagainya, rentihan-rentihan mereka. Ini semua real on the ground yang mengatakan bahawa pekerja tak sampai. Yang Berhormat memberi satu alasan yang mungkin ramai tidak tahu, katakan bahawa Kementerian Dalam Negeri yang akan memberi approval medical report, medical services dan juga kebenaran mereka. Saya setuju. Tapi apakah peranan Yang Berhormat sebagai co-chair dalam komiti yang ada di mana KDN dan kementerian yang memainkan peranan sedemikian? Saya bila merajui kerajaan, tiap-tiap kali saya akan hubung kepada Kementerian Dalam Negeri supaya mempercepatkan hal ini dan mensegerakan. Itu sebab bila kita dalam kerajaan, kita tidak ada masalah sedemikian. Yang Berhormat telah mengelirukan seluruh dunia, di mana Yang Berhormat mengatakan bahawa kita tidak berusaha untuk membuat MOU dan tidak ada MOU. Itu tidak benar, Yang Berhormat. Kita ada dengan Nepal pada 29 hari Oktober 2018. Saya sendiri pergi sign. Dan sebenarnya sebelum itu saya dah bagi tahu saya Yang Berhormat bahawa pekerja-pekerja domestik boleh dibawa dari soalan. Tak perlu Yang Berhormat. Soalan very clear. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Sesi soal. This is my floor, Yang Berhormat. Jadi apa yang Yang Berhormat, dia nak politikkan semua hal. Dia tak ada modal jadi dia buat hal ni. Ya, Yang Berhormat. Ya, Ipoh tunggu, sabar bro, sangat. Yang Berhormat, Ipoh Barat, please get direct to the point. Ya. Izin. Ya, soalan yang saya ingin kemukakan, memandangkan ada aduan-aduan yang tertentu, menunjukkan bahawa ada kelalaian oleh menteri. Kita mesti mengaku sedemikian. Yang kedua, menunjukkan bahawa tidak ada inisiatif untuk mengatasi sangat serius kekurangan pekerja di negara ini hingga melambatkan recovery dalam ekonomi kita. Baik. Dan ini disebabkan oleh kementerian. Jadi apakah usaha selain dari apa yang telah diberitahu oleh Yang Berhormat supaya kita boleh percaya bahawa itu adalah benar dan jangan mengelirukan Dewan dan negara ini juga? Baik, silakan. Tuan Yang di-Pertua, kebetulannya saya ingin menjawab secara profesional, sebab itu saya tak ungkitkan kecacatan yang telah diputuskan oleh pihak sebelah sana, khususnya Yang Berhormat Ipoh Barat. Tuan Yang di-Pertua, memandangkan Yang Berhormat cuba memutabelirkan Dewan Yang Mulia ini, saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini, kebanyakan apabila kita sebut je Tuan Yang di-Pertua pekerja asing di negara kita, satu dunia tahu. Ramai pekerja yang berada di negara kita adalah, yang pertama adalah daripada Bangladesh dan yang kedua adalah daripada Indonesia. Ini fakta. Yang kedua, apabila Ipoh Barat menjadi Menteri Sumber Manusia, mengumumkan moratorium terhadap pekerja Bangladesh pada 1 September 2018. Maka daripada 1 September 2018 sehingga beliau hilang kuasa, tak ada pekerja daripada Bangladesh masuk. Yang pertama, just dengar. Ipoh Barat dengar, lepas tu cakap dengar dulu. Eksploitasi pekerja. Dengarlah dulu. Apabila saya sebut kecacatan you, dengarlah. You impose moratorium. Yang Berhormat, ini floor Menteri menjawab. Please. Menteri kena cool lah, Menteri kena cool. Saya ingin merakamkan Dewan Yang Mulia ini. 1 September 2018, Yang Berhormat Ipoh Barat mengamalkan moratorium terhadap pekerja Bangladesh. Maka daripada 1 September 2018 sehingga beliau hilang kuasa, tak ada pekerja Bangladesh masuk dalam negara ini. Apabila tukar pucuk pimpinan kerajaan, apabila kami mengambil alih, immediately COVID-19. Maka tiada pekerja asing. Maka sebab kecacatan ataupun tindakan diambil oleh Ipoh Barat, hampir 3 tahun kita tak ada pekerja asing daripada Bangladesh masuk ke negara kita. Dan semua dengar. 2 tahun you are responsible for 2 years. Dengar dulu baru respon. Dengar dulu. Why you jumping sebab you salah? Dengar dulu lah. Ipoh Barat sudah lama dalam Dewan, belajarlah peraturan. Okey? Tuan Yang di-Pertua, apabila saya jadi Menteri Sumber Manusia, immediately kita menghadapi COVID-19 dan persempadanan ditutup.
Yang berhormat Menteri Kesihatan buka sempadan Kuala Lumpur pada 1 April 2022. Maka daripada 1 September 2018 sehingga 1 April 2022 tak ada pekerja asing daripada Bangladesh masuk ke dalam negara kita. Ini adalah fakta. Satu dunia tahu. Dan saya telah memuktamadkan perjanjian di MOU di antara Bangladesh yang gagal oleh Ipoh Barat pada 2 yang dibuat Jun, oleh kita, yang berbuat Pakistan, jangan tipulah. Dulu satu paku pun tak nak cabut. Ipoh Barat, please. Okey. Dengan saya muktamadkan perjanjian di antara Bangladesh dengan Kuala Lumpur yang terakhir pada 2 Jun. Maka pekerja asing daripada Bangladesh hanya boleh masuk selepas 2 Jun sehingga hari ini hanya 3 bulan yang pertama. Dalam 3 bulan itu yang dipertua, ada 6 flight daripada Bangladesh ke Malaysia dan 9 flight daripada Malaysia ke Bangladesh. Berapa ramai boleh masuk? Cuba fikir. Begitu juga pekerja asing daripada Indonesia mula masuk apabila saya muktamadkan MOU pada bulan Julai. Semua ini berlaku sebab kecacatan Ipoh Barat sebagai menteri Special gagal. approval, yang Orang berhormat yang bagi pun special approval, Bangladesh 10,000 orang, dari Sri Lanka 10,000 orang. Semua ini special Ipoh approval Barat. kan? Itu usaha tambahan kementerian sebab kegagalan Ipoh Barat mencacatkan. Satu 2 tahun dunia moratorium. tahu. Tuan Yang Dipertua, saya cabar Ipoh Barat. Cuba tanya kedai-kedai makanan. Apabila mereka berjumpa dengan beliau terus menghalalkan mereka, mengetam mereka jangan bagi pekerja asing. Cuba tanya tadi yang berhormat bangkit ke restoran-restoran Kuala Lumpur. Cuba tanya restoran-restoran di satu Malaysia. Yang berhormat, Menteri, apa peranan yang sebelum- berhormat? Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang jawab jangan Yang marah Menteri. Duduk. Duduk yang berhormat, please. Menteri panas ya, timbalan dia senyum ya. Kita silakan Selalu timbalan panas. soalan tambahan, Stew. Yang berhormat, Jempol. Okey, terima kasih Datuk Speaker. Tadi saya melihat bahawa jawapan menteri menyatakan bahawa kerajaan lama telah gagal di mana perjanjian juga gagal membawa masuk pekerja asing. Maka kerajaan pada hari ini berjaya membawa pekerja asing masuk di atas kelulusan dalam tempoh 3 bulan. Saya nak tanya menteri, berapa banyak pekerja asing ini dapat dibuat dalam tahun ini? Kerana kita tahu kegagalan kita membawa pekerja asing masuk, iaitu kerajaan ataupun syarikat sektor sawit telah rugi 10.46 bilion atas kekurangan, dan juga bagaimana kita nak menawarkan gaji yang lumayan untuk pekerja tempatan agar ianya dapat sambutan. Dan yang keduanya, saya nak tanya, tadi adakah perjanjian dengan yang lama itu dibatalkan oleh kerana kegagalan kerajaan yang dulu dipimpin oleh Kementerian Sumber Manusia yang disebut oleh menteri? Tolong jelaskan lebih jelas lagi. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana saya sebut sebelum ini Yang Berhormat, ramai pekerja asing daripada di negara kita adalah kebanyakannya daripada negara sumber seperti Bangladesh dan Indonesia. Ini adalah 2 negara terbesar menghantar pekerja asing. Dan kedua-dua negara ini hanya kami menyelesaikan MOU. Memandangkan ada moratorium daripada Bangladesh sejak 1 September dan MOU terakhir daripada Indonesia telah pun diselesaikan pada bulan Julai 2018. Walau bagaimanapun, dalam keadaan COVID, dalam keadaan persempadanan ditutup, kita masih, saya bersama-sama rakan seperjuangan saya daripada KDN sempat menyelesaikan isu pekerja asing melalui program-program rekalibrasi sehingga pekerja asing di negara kita seketika itu mencatat 1,101,761 orang. Adalah semasa COVID-19. Sebaik saja persempadanan dibuka dan dalam masa sejak bulan Julai, Ogos, September dan hari ini kita telah membawa masuk pekerja asing seramai 142,639 orang yang menunjukkan kedudukan pekerja asing di negara kita kini adalah 1,244,400 orang yang sedang bekerja di negara kita. Tambahan pula, kita dah KDN, walaupun kuota telah diluluskan oleh Kementerian Sumber Manusia dan seterusnya, KDN telah meluluskan sebanyak 238,943 orang pekerja asing yang telah pun menerima EVDR yang akan masuk dalam negara kita dalam masa terdekat sebulan atau 2. Tambahan pula, ada 644,379 orang kini menjalani biometrik dan medical check-up di negara-negara sumber akan masuk ke dalam negara ini secara teratur. Tuan Yang Dipertua, mengikut data yang saya telah disebutkan dalam Dewan Yang Mulia ini, kita akan mencatat tahap 2,127,722 orang. Ini adalah satu jumlah yang besar. Satu jumlah yang besar, kita tak pernah ada dalam kedudukan ini.
Sebelum COVID-19 hanya kita sampai 1.8 juta. Kita lihat hari ini kita dah mencapai 300, lebih daripada average. Maka selepas segala permohonan ini, saya perlu mengkaji sebagai Menteri Sumber Manusia, saya perlu mengkaji secara mendalam sama ada perlu atau tidak. Kalau tidak, ini akan mengurangkan peluang-peluang pekerjaan kepada warga tempatan. Semua orang minta, kalau kita lihat apa-apa yang Ibu Barat sebut, kalau saya dah luluskan semua orang atas permintaan mereka, mungkin orang tempatan tak ada pekerja di negara kita. I don't want Kuala Lumpur Malaysia to become a dumping ground dengan isi Tuan Yang di-Pertua. Setuju. Soalan tambahan. Soalan tambahan pekerja asing. Setuju. Tanya Manis. Setuju, beri dulu. Okay. Terima kasih, Datuk Ketua. Baru-baru ini utusan Malaysia telah melaporkan ejen warga asing yang berdaftar dengan kerajaan negara sumber terutama Indonesia kini memperdagangkan tenaga kerja dari Republik itu sehingga meraih RM3,000 seorang berikutan permintaan tinggi tenaga buruh pasca COVID-19. Oleh itu soalan saya, adakah kerajaan ada bercadang untuk menyelaraskan kos pengambilan pekerja asing bagi memastikan tiada ejen mengambil kesempatan ekoran keperluan cukup mendesak pada ketika ini dan apakah langkah proaktif kerajaan dalam mengekang isu ini? Sekian, terima kasih. Tuan Yang di-Pertua Kementerian Sumber Manusia sentiasa berbincang untuk mengatasi masalah ini dengan negara-negara sumber khususnya Indonesia, dan baru-baru ini kita lihat pihak Indonesia telah pun mengumumkan mana-mana ejen mengadakan cas lebih daripada 15,000 akan membatalkan lesen pekerja asing. Terima kasih. Soalan tambahan, Datuk Speaker. Silakan. Okay, terima kasih. Terima Last, kasih, Menteri. Penampang. Terima kasih. Menteri, bolehkah memberi penjelasan berapakah kos tahunan untuk menggajikan seseorang pekerja asing berbanding dengan menggajikan pekerja tempatan, dan nyatakan satu contoh industri? Sebab kita faham bahawa dalam jawapan Datuk Menteri pada Ahli Parlimen Papar lalu, Kementerian mengakui kos untuk menggaji pekerja asing adalah terlalu tinggi berbanding dengan pekerja tempatan. Dan di Sabah, apakah penyelesaiannya? Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya kurang jelas dengan soalan. Sama ada soalan ini terus kepada pekerja asing di sektor domestik ataupun sektor-sektor lain. Semua. Tuan Yang di-Pertua, kebetulan kita lihat sektor domestik berkhidmat domestik ataupun domestic helpers berbeza dengan sektor-sektor lain. Saya telah pun mengumumkan kepada negara-negara sumber bahawa kos migrasi haruslah di paras yang rendah dan segala-gala kosnya harus ditanggung oleh majikan, bukan pekerja. Salah satu sebab negara kita menghadapi isu-isu forced labour, yang kos imigrasi yang dikenakan oleh majikan dan ejen terhadap pekerja. Ini salah satu sebab kita kenapa menghadapi masalah forced labour di arena antarabangsa, dan segala kosnya harus ditanggung oleh majikan, bukan pekerja. Okey.